Three, two, one. Organisasi sukan. Organisasi sukan ditakdirkan sebagai suatu unit sosial yang terdiri daripada manusia bekerjasama dan saling bergantung antara satu dengan lain untuk mencapai objektif dan matlamat sama ada individu, kumpulan atau organisasi. Tujuan wujudnya sesebuah organisasi adalah untuk mengendalikan aktiviti sukan. Selain itu, organisasi sukan juga ditakrifkan sebagai kumpulan orang yang dibentuk untuk tujuan mempromosi atau memajukan mana-mana acara sukan dari segi untuk pesaing, penonton atau peserta di dalam acara sukan. Antara contoh pertama organisasi sukan adalah Persatuan Bola Jaring Malaysia PBJM, iaitu yang telah ditubuhkan pada 21 Mac 1978. PBJM ini mempunyai lebih kurang 16 ahli gabungan terdiri daripada 13 ahli gabungan dari negeri di seluruh Malaysia dan 3 ahli gabungan bukan negeri, iaitu Polis Terasa, Diraja Malaysia dan Tenaga Nasional Berhad. Sehingga kini, PBJM ini mempunyai 17 ahli gabungan. PBJM mengalami perkembangan ahli apabila terlaksananya perlembagaan terkini yang membenarkan persatuan-persatuan peringkat kebangsaan yang bertaraf menjadi ahli bersekutu PBJM. Perkembangan ini memberi peluang kepada PBJM untuk memperkasakan sukan bola jaring di Malaysia dan meningkatkan prestasi permainan ini ke peringkat antarabangsa. Contoh kedua pula adalah Persatuan Bola Sepak Malaysia. Sukan bola sepak ini merupakan sukan yang pertama dibawa dari negara luar ke Malaysia ketika kependudukan British pada tahun 1825. Beberapa kelab muda ini ditubuhkan di kawasan yang mempunyai ramai rakyat British seperti Selangor, Kuala Lumpur, Perak, Johor dan Negeri Sembilan. Pada tahun 1926, Persatuan Bola Sepak FAM ditubuhkan dan ia menjadi rasmi sebagai badan hidup pada 1933. Seterusnya adalah Persekutuan Badminton Dunia (BWF). Persekutuan Badminton Dunia pada mulanya dikenali sebagai Persekutuan Badminton Antarabangsa (IBF) dan telah ditubuhkan pada 5 Julai 1934 di London dengan 9 ahli pengasas. Hingga kini, BWF ialah sebuah persekutuan dengan 197 ahli. Selain itu, Persekutuan Badminton Dunia (BWF) ini diiktirafkan oleh Jawatankuasa Olimpik Antarabangsa (IOC) dan Jawatankuasa Paralimpik Antarabangsa (IPC) sebagai badan induk dunia untuk badminton. BWF ini didaftarkan di bawah Akta Pertubuhan Antarabangsa iaitu Keistimewaan dan Kekebalan pada tahun 1992 di Malaysia. Antara contoh terakhir adalah Penunggang Basikal Kesatuan Antarabangsa UCI, iaitu Penunggang Basikal Kesatuan Antarabangsa UCI ialah badan induk dunia bagi sukan berbasikal yang diiktiraf oleh Jawatankuasa Olimpik Antarabangsa (IOC). Ia ditubuhkan pada 1900 dan pejabatnya terletak di Pusat Lumba Basikal Dunia UCI di Los Angeles. UCI ini mengawal 8 disiplin basikal seperti jalan raya, trek, basikal gunung, BMX, para basikal, cyclocross, percubaan dan kayuhan dalaman. UCI ini bertanggungjawab untuk menganjurkan kejohanan dunia dan Piala Dunia dalam 8 disiplinnya pada setiap tahun. Terdapat 3 prosedur penubuhan organisasi iaitu tata cara, penubuhan, perlembagaan dan bidang tugas AJK. Cara penubuhan ini terdiri daripada pertama, penubuhan persatuan bukan badan induk. Persatuan ini berfungsi atau bertanggungjawab untuk meningkatkan kualiti bidang sukan bagi peringkat pendidikan yang mempunyai kelab. Persatuan ini dia akan menyelaras, bertanggungjawab dan mentadbir aktiviti sukan secara rasmi. Kedua, penubuhan persatuan yang mempunyai badan induk. Persatuan ini dia melibatkan semua pasukan beruniform di institusi pendidikan yang mempunyai badan induk bagi peringkat daerah, negeri dan pusat. Seterusnya, perlembagaan. Perlembagaan ini dia terdiri pada 1. Fungsi perlembagaan. Fungsi perlembagaan ini sebagai panduan untuk menggerakkan persatuan dan mengizinkan perjalanan persatuan. Kerana perlembagaan menetapkan bidang kuasa dan hak jawatan kuasa dan ahli. Ia juga menjadi sumber rujukan apabila berlakunya masalah dalam menjalankan aktiviti persatuan. Kedua, kandungan perlembagaan.
Kandungan perlembagaan terdiri seperti nama dan alamat persatuan, objektif, jawatan kuasa dan sebagainya. Ketiga pula, bidang tugas AJK. Ia terdiri daripada pengurusi. Pengurusi ni dia bertanggungjawab untuk mengurus persatuan berlandaskan perlembagaan atau melaksanakan keputusan mesyuarat jawatan kuasa kerja atau mesyuarat agung. Seterusnya pula naib pengurusi. Naib pengurusi ni dia bertanggungjawab untuk membantu pengurusi dalam mengurus dan mentadbir persatuan. Ketiga, setiausaha pula berperanan untuk menyimpan nama-nama pendaftaran ahli apabila berlakunya pertambahan ahli baru dalam persatuan. Keempat, bendahari. Bendahari ni dia bertanggungjawab untuk menyimpan rekod dan stok harta persatuan. Dia memungut dan menyimpan kenyataan pembayaran yuran. Dan akhir sekali iaitu ketua bairo. Ketua bairo ni dia ada satu kumpulan ahli, satu kumpulan kecil ahli bagi melaksanakan sesuatu tugas yang telah ditetapkan mengikut bairo. Penetapan matlamat dikenali sebagai proses menentukan tahap kecekapan yang tepat untuk melakukan sesuatu kerja ataupun aktiviti ataupun kemahiran yang boleh dinilai dalam unit ukuran tertentu seperti masa ataupun jarak. Matlamat organisasi melibatkan proses pemantauan prestasi dan aktiviti, menilai pencapaian dan membandingkannya dengan tahap standard dan mengambil tindakan jika perlu. Matlamat juga boleh ditetapkan untuk sesuatu yang lebih subjektif seperti berseronok, melakukan yang terbaik dan menikmati permainan. Terdapat 7 jenis matlamat dalam penetapan matlamat, iaitu yang pertama matlamat rasmi, matlamat operatif, matlamat operasional, matlamat bukan operasional, matlamat jangka pendek, matlamat jangka panjang, matlamat jabatan dan sub-unit. Matlamat menetapkan garis panduan untuk pengurus, pemegang jawatan kuasa dan kaki tangan dalam membuat keputusan agar tindakan yang dilakukan tidak terpesong dari matlamat organisasi. Matlamat organisasi juga untuk memberikan arahan dan pematuhan dalam undang-undang pekerjaan. Undang-undang pekerjaan perlu dipatuhi untuk semua mereka yang tidak diambil tindakan tata tertib terhadap mereka. Matlamat dalam sesebuah organisasi sukan amat penting kerana ianya dapat memastikan kewujudan organisasi tersebut adalah sah dan tidak menyalahi undang-undang. Hal ini bagi mengelakkan dari terjadinya perkara yang tidak diingini seperti pembatalan pelibatan atlet dalam sukan apabila wujudnya keraguan. Matlamat akan bertindak sebagai satu aktiviti atau tanggungjawab yang mesti dilaksanakan oleh sesebuah organisasi. Apabila organisasi mempunyai matlamat, mereka akan berusaha sedaya upaya untuk mencapai matlamat yang telah ditetapkan. Oleh yang demikian, organisasi tersebut akan lebih produktif dan sentiasa berusaha dengan lebih saing untuk mencapai misi mereka. Matlamat organisasi bertindak sebagai satu titik permulaan bagi sebuah kegiatan organisasi. Apabila ingin menubuhkan sebuah organisasi, matlamat yang jelas perlu dititik beratkan. Hal ini demikian kerana sekiranya sesebuah organisasi sukan itu gagal menjelaskan matlamat mereka, ahli-ahli jawatan kuasa dalam organisasi sukan itu akan kurang efisien dalam melakukan skop tugasan mereka. Selain itu, kepentingan matlamat adalah untuk dijadikan sebagai satu desakan atau paksaan yang mesti dilakukan oleh sesebuah organisasi. Oleh itu, organisasi tersebut akan lebih produktif agar mencapai misi dan visi mereka. Di samping desakan yang diberikan akan menjadi satu tekanan yang positif kepada ahli-ahlinya untuk sentiasa berdaya saing. Jenis kepimpinan organisasi. Yang pertama adalah demokratik. Demokratik mementingkan keputusan bersama. Walaupun terdapat kepentingan yang sama dalam kumpulan, pemimpin masih ada untuk membimbing dan mengawal keputusan. Selain itu, demokratik juga mengambil kira semua pandangan majoriti dan juga kritikan daripada cara kepimpinan ini adalah kritikan yang objektif. Terdapat juga banyak kesan jika mengamalkan jenis kepimpinan demokratik. Sebagai contoh, ahli dapat membina disiplin, sebahagian besarnya menghapuskan daya saing dan memupuk semangat persahabatan. Jenis kepimpinan yang kedua adalah autokratik. Autokratik adalah pemimpin kumpulan menentukan semua kaedah dan proses kerja. Ahli kumpulan jarang dipercayai dengan keputusan atau tugas penting
dan kerja sangat berstruktur dan sangat tegar. Dalam kata lain, autokratik ini adalah melantikkan jawatan kuasa dan menentukan masa, tugas dan tempat bagi sesuatu aktiviti. Yang kedua adalah kepimpinan autokratik membawa kesan kepimpinan seperti orang bawahan mempunyai motivasi yang rendah. Pemimpin autokrat biasanya membuat pilihan berdasarkan idea dan penilaian mereka dan jarang menerima nasihat daripada pengikut. Yang ketiga adalah laissez-faire. Laissez-faire tidak menetapkan matlamat kumpulan. Pada yang paling teruk, kepimpinan laissez-faire mewakili pasif atau bahkan menghindari kepimpinan yang benar. Yang kedua adalah tidak ada keyakinan diri dari segi kepimpinan laissez-faire. Dalam beberapa situasi, gaya laissez-faire membawa kepada peranan yang kurang jelas dalam kumpulan. Oleh kerana ahli pasukan menerima sedikit bimbingan, mereka mungkin tidak pasti tentang peranan mereka dalam kumpulan dan apa yang sepatutnya dilakukan dengan masa mereka. Seterusnya adalah lemah dalam berkomunikasi. Yang terakhir adalah kepimpinan secara diktator. Yang pertama adalah kemandirian. Pemimpin mengikut beban moral yang tidak main-main untuk selalu mampu menghasilkan keputusan yang tepat sendiri pada setiap masa. Yang kedua adalah diktator sangat bertanggungjawab. Pemimpin memutuskan sendiri solusi dan langkah-langkah kerjanya untuk menyelesaikan masalah. Yang ketiga adalah memiliki keahlian di bidangnya. Pemimpin diharapkan memiliki sejumlah keahlian yang terkait dengan industri dan pengalaman yang baik di bidangnya. Pemimpin yang baik harus memiliki bekal pemahaman yang kuat tentang masalah yang harus diatasi dan tujuan yang harus dicapai. Sebenarnya, sukan bukanlah semata-mata aktiviti fizikal yang dilakukan untuk mengisi masa lapang atau sebagai redak kecil mengeluarkan peluh. Mutakhir ini, pemodelan sukan bergerak seiring dengan kemajuan dunia dan membawa falsafah yang lebih berat. Pertumbuhan pelbagai bidang sukan yang rancak digerakkan dengan lebih dinamik dan profesional. Pelibatan masyarakat dalam bidang sukan juga telah banyak membawa manfaat. Iroниnya, pelibatan masyarakat dalam sukan dapat menunaikan pelbagai hasrat bukan sekadar pertarungan di gelanggang sahaja.